Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, saudara saya majelis pada pagi ini yang dihormati dan dijaga dan diraihkan yang berbahagia Ustaz Hanafi Amali. Saya minta izin oleh Hanafi pun boleh, bagi Ali pun boleh. Dan moderator kita pada pagi ini, aku salah sebut nama, Ustazah Nurul Hidayah. Betul Taji. Dan ahli panel Bumi. Ustaz jemput Pina. Rupiah Hamzah. Betul ni? Tak salah. Sila Mi. Okey. Datang masa madrasah, Ketua Imam dan Ketua Syarah, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Boleh kita bercakap. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat hadirkan diri kita ke rumah Allah ini untuk satu program iaitu sambutan Maulid Rasul di peringkat pada satu hari istiqamat yang secara kebetulan saya juga presiden. Untuk makluman para panel semalam dari Al-Imam juga mengambil program yang sama bermula dari jam 7 pagi hingga 11 tengah malam menuju Al-Imam. Memang benar, tetapi dengan kasihnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita tak bisa benar. So pada pagi ini saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran ketiga panel kita pagi ini yang bukan mudah untuk dijemput mereka bersama ya. Dan kita bersyukur usul di anak-anak karya Madrasah Muhammad Desa Pandai. Terima kasih kepada seluruh yang terlibat menjadikan program pada hari ini. Dan insyaAllah selepas forum nanti kita akan melakukan jawab makan hari. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan salam hormat Datuk Sidron Abdul Ghani, wakil rakyat Parlimen dewasa yang tidak dapat hadir dan terpaksa menghadirkan diri di pelangi di Bahar. Saya untuk jaga kecil. Jadi tanpa membuang masa, saya sekali lagi terima kasih Ustaz Umi, Ustazah yang hadir pada hari ini. Tempat-tempatnya kalau dia rugi ni, kalah kau sini ni. Okey, itu saja. Alhamdulillah, saya serahkan kepada Khalid Mufti kita untuk memberikan bicara kita pada hari ini. Terima kasih. Sebelum tu kita sampaikan patut untuk kedua panelis kita. Burung tempur hingga raga. Saya nampak di bawah sana. Assalamualaikum benda dia kata. Awal bismillah bukan kata. Selamat datang ucapkan kepada dua panelis kita yang tidak asing lagi bagi pencinta ilmu di rantau kita ini. Ahlan wa sahlan Al-Fadhil Ustaz Hanafiah dan Al-Fadilah Dr. Robiah atau kami kami sebagai Umi. Dan itu juga kepada Al-Fadilah Ustazah Nur Hidayah selaku kita punya moderator pada pagi ini. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput kesemuanya untuk mengambil tempat yang dah nampak dari ini. So kita mulakan dengan moderator kita, Ustazah Nur Hidayah. Silakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mula, kita senyum dulu. Apa kata ya, kalau kita ke hadapan, boleh ya, rasa macam kalau konsert tiket yang dekat dengan penyanyi itu lagi mahal. Jadi sila kita minta ke hadapan. Tuan-tuan pun boleh juga ke tengah. Kita buat separuh ni, kita tertukar ya. Patutnya tak apa, tak ada masalah. Boleh ke depan lagi. Jadi yang belakang tu mungkin boleh ke depan lagi. Makin dekat dengan ustaz dan ustazah kita, insya-Allah dia punya markah dia lebih tinggi ya. Walaupun tak payah bayar tiket, tapi insya-Allah dia merupakan tiket ke syurga. Kan kita nak bincangkan ini ya, kunci ke syurga insya-Allah. Kita persilakan kita ni Umi dan Ustaz pagi tadi ada perarakan
ini adalah kontijen-kontijen yang telah memakai baju serba sedondon lah. Ada yang warna putih, ada yang warna, ni daripada kontijen mana ni? Ketua Marhaban. Masya Allah, nampak muka memang penuh dengan cahaya dah, sebab daripada pagi tadi dah berselawat kita kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Jadi yang kat luar tu kita jemput juga untuk masuk ke ruang utama Madrasah Khairat Desa Pandan. Baik, selesa dah puan-puan, tuan-tuan? Selesa dah ya? Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan forum kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul, tanda kita sangat gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam ke atas Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga yang berkumpul pada hari ini kerana cinta, kerana sayang, kerana kasihnya akan dikumpulkan bersama dengan Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu semua kita harapkan. Jadi kita tak sabar lagi nak mendengar daripada panel-panel yang kita jemput khas hari ini. Sempena Maulidur Rasul, di sebelah kanan saya Ustaz Hanafiah. Masya Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekejap Ustaz ya. Kita bagi Ustaz Yanti lah. Dan yang kedua, panel di sebelah kiri saya yang tidak asing lagi, iaitu Umi. Umi saya ni sebenarnya anak murid. Okey, ada yang kat sini. Umi, apa khabar Umi? Sihat ya Umi ya, Masya Allah. Masya Allah. Amin. InsyaAllah. Umi daripada Jempol Umi jauh Umi daripada Nogori datang ke sini 7 pagi dah keluar, tak jumpa dengan ibu-ibu dan tuan-tuan pada hari ini. Masya Allah, luar biasa cinta itu luar biasa. Hari ini kita nak mula dahulu bersempena dengan Maulidur Rasul. Kita nak minta Ustaz terang sikit pada kita Ustaz, macam mana peranan Nabi kita ni nak bawa dan bimbing kita menuju ke syurga Allah. Dipersilakan Ustaz untuk slot yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bila kita cerita tentang Rasulullah SAW, kalau kita tak kenal, kita tak cinta. Ada orang kenal Rasulullah SAW ini sekadar dalam syahadah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu je. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi mereka tak kenal bagaimana Rasulullah itu ingin menjadi kunci syurga kita. Kunci syurga ada 2. Satu, selepas ambil wuduk baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ajni minat tawabi mutatahhirin min ibadikas salihin. Itu dia. Pertama, jadi orang yang bertaubat. Kedua, jadi orang beramal soleh. Dan yang ketiga, jadi orang yang bersuci. Tak maaf kalau poin Ustaz berterabur sebabkan kesan dari kemoterapi. Jadi secara ringkas, jadilah orang yang bersuci. Suci bukan suci ambil uduk je, suci hati juga, suci diri daripada dosa-dosa, suci hati daripada perasaan dengki, hasad, musuh hati, dendam. Yang keduanya, jadi orang yang bertaubat. Walaupun kita dah suci macam mana pun, kita bertaubat. Lepas solat, kita istighfar. Dan last sekali, jadi orang yang beramal soleh. Kalau kita cintakan Allah, solatlah. Kalau kita cintakan Nabi, berselawatlah. Kalau kita cintakan diri, istighfarlah. Boleh tak? So itu 3 kunci syurga. Tapi Ustaz nak bawa kisah Rasulullah SAW.
Berapa tahun yang dulu, rasa 7-8 tahun yang dulu, Ustaz ceramah di Negeri Sembilan. Tiba-tiba dia nak ceramah, ada seorang pakcik berdiri di atas ceramah. Peranjat Ustaz. Dia kata, Ustaz, dulu dia jahat, tapi satu hari dia dah berubah. Disebabkan pada satu malam dia bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Saya tanya pakcik, terangkan macam mana pakcik boleh bermimpi jumpa Nabi. Pada satu malam dia bermimpi dia berada di tengah-tengah padang pasir, jalan berbatu-batu berjam-jam lamanya, dahaga yang teramat sangat, sehingga dia menakung peluh minum, tidak peluh dia kembali. Lepas tu dia tak mampu berjalan, dah letih sangat, berangkak. Dah berangkak, namun tak juga jumpai. Dia mengesut. Dah beberapa lama mengesut, beberapa kali pipi dia tersembam di atas padang pasir. Dia jangka dia akan mati sebentar lagi. Dalam sekoyong-koyong fata morgana padang pasir itu, dia nampak seorang lelaki menaiki kuda warna putih, memakai jubah warna putih hampir pada dia. Rangkul tengkuk dia, berikan air. Tegukan pertama dia rasa dahaganya umpama hilang untuk selamanya. Tegukan kedua dia rasa tenaga dia lebih hebat dari sedia kala. Lantas dia berdiri dan memeluk orang tersebut, ucapkan terima kasih dan ditanya, siapakah namamu? Orang itu menjawab, aku Muhammad Rasulullah. Saya Allah ahli maksiat dapat bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Ustaz dah jumpa ramai ulama dalam dan luar negara. Ustaz minta amalan bagaimana mereka dapat bermimpi jumpa Nabi. Sekali semua hidup cukuplah ya Allah. Tapi agaknya Ustaz ni banyak dosa. Hati Ustaz hitam lagi. Rasulullah tak sudi datanglah mimpi Ustaz. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bila pakcik terangkan macam mana wajah Nabi, dia kata, Ustaz, Rasulullah SAW menaiki kuda warna putih, memakai jubah warna putih, rambut memegang tongkat warna putih. Nabi punya rambut panjang cecah ke bahu berwarna putih, dan janggut Nabi panjang cecah ke perut berwarna putih. Saya terus potong, pakcik, itu bukan Nabi, itu Gandalf, Lord of the Ring. Kalau dia buncit sikit, pegang loceng, jingling bell, itu Santa Claus. Tapi ramai sangat orang berbohong bermimpi jumpa Nabi, bersembang di kedai kopi, tapi mereka menipu. Yang kita pula mudah tertipu sebab tak ada ilmu. Tak kenal maka tak cinta. Kunci syurga kita, Rasulullah SAW rambutnya berwarna hitam, janggutnya berwarna hitam. Ketika Rasulullah lahir 12 Rabi Awal tahun Gajah, Nabi wafat pun 12 Rabi Awal tahun 11 Hijrah. Nabi juga masuk Madinah 12 Rabi Awal. Nabi lahir hari Isnin sebelum subuh, Nabi wafat hari Isnin selepas subuh. Cuma ada dua pendapat, Nabi dikebumikan bukan pada hari Isnin. Nabi dikebumikan pada hari Rabu ataupun hari Khamis selepas solat Asar. Bila kita ada perbezaan pendapat, lapik dengan lidah kita. Jangan dabik dada, tapi lapik dengan lidah. Perkataan apa? Wallahu a'lam. Ini yang tercabut daripada mulut para asatizah yang ramai suka berdebat, menunjuk hebat. Maka kelirulah masyarakat. Rendahkan hati kita dengan perkataan Wallahu a'lam. Jadi apa berlaku? Sayyidina Ali ketika menguruskan jenazah jasad Rasulullah SAW, apa yang berlaku? Sayyidina Ali kira rambut Nabi. Dia kiranya rambut Nabi. Kejap-kejap dia cium dahi Nabi. Cuba bayang mak ayah kita meninggal dunia, ciuman terakhir kita di dahi mereka. Tapi Sayyidina Ali dia cium tu dengan tangisan, ya Allah, inilah manusia yang paling banyak mencium dahiku. Maka dia kira rambut Nabi. Didapati di kepala Rasulullah SAW yang mulia hanya terdapat 10 helai uban. Di janggut Nabi ada 4 helai uban. Macam mana boleh cerita pakcik tu janggut putih, rambut putih? Itu bukan Nabi. Mungkin kiai, mungkin wali-wali, mungkin Gandalf. Wallahu a'lam. Dan apa berlaku? Masya Allah, tabarakallah, rambut Nabi yang mulia ni. Kenapa Ustaz cerita macam ni? Inilah cerita yang kita nak sampaikan
sebagai kunci syurga, nak ke syurga dengan menggunakan Rasulullah SAW mendapat syafaatnya. Kita kenal, tak kenal maka tak cinta. Dah cinta ikut saja. Masya Allah, di kepala Rasulullah ada 5 sunnah, 2 sifat. Pertama, sunnah di kepala Rasulullah bersikat. Bersikatlah walaupun kita tak ada rambut. Kita dah botak, macam Ustaz kena kemoterapi, rambut botak. Jadi, tapi setiap pagi Ustaz sikat. Sebab Ustaz cintakan Nabi, Ustaz sikat rambut. Jangan biar rambut merebang. Sikat rambut, sunnah. Yang nombor 2, tuan-tuan, di kepala Rasulullah SAW yang mulia adalah berserban. Ustaz banyak kali ke Syria, walaupun sakit kanser, alhamdulillah 3 kali jejak kaki ke Syria dengan kancah peperangan. Kita pun dah, dan Ustaz akan pergi insya-Allah bulan 12 ni. Apa berlaku, masya-Allah, ada kawan Ustaz pakai serban sampai ke Istanbul, daripada Syria Kahraman Maras balik ke Istanbul. Di Istanbul kami diejek, apalah bodoh guna serban, ini sunnah, ini bukan sunnah, ini sunnah Abu Jahal, dia kata dia. Orang Turki ni mulut, bukan semua tapi ada. So Ustaz kata bukan macam tu. Ustaz pegang bahu, Ustaz kata, wahai temanku Turki, tahukah kamu bahawa ketika peperangan Badar, malaikat diceritakan dalam hadis turun daripada langit, menaiki kendak warna putih, jubah warna putih, dan juga ni juga berserban. Malaikat berserban. Dan Masya Allah, tabarakallah, yang kedua, wahai bangsa kawanku Turki, bukankah kamu tidak tahu bahawa Empire Osmaniyah selama 712 tahun memerintah 3 daripada 4 dunia ni. 3/4 dunia ni diperintah oleh Osmaniyah. Dan siapakah pelupunnya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Al-Fatih memakai serban, sedangkan kamu memakai kod. Kamu tidak dapat memerintah walaupun lidah Muslim. Ya Allah. Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika dia setiap tahun, dia lepas membebaskan Konstantinopel, tiap-tiap tahun dia berwasiat, andai aku mati pada tahun ini, kapankan aku dengan serbanku. Serban. Rupa-rupa orang tengok, kenapa serban Sultan Muhammad Al-Fatih besar? Rupa-rupa serbannya adalah kain kapan ni. Allahu Akbar. Ingat, Nabi cakap pemimpin yang terbaik, panglima tentera yang terbaik adalah yang membebaskan Konstantinopel. So apa berlaku? Serbannya, Masya Allah, tabarakallah, kain kapannya. Maknanya pemimpin yang mengingati mati. Lain. Yang ketiga, di kepala Rasulullah al-hijamah berbekam. Bekam, yang mana ada gaut, yang mana ada darah tinggi, kencing manis, dan ada penyakit kanser, ada apa semua, amalkan al-hijamah. Kalau kita buka Timbun Nabawi karangan Ibn Qayyim, muka surat 50 hingga 60 berapa Ustaz tak pasti, bagai dia cerita kumpulkan semua hadis yang sahih tentang kelebihan berbekam. Berbekam boleh mengubat lebih daripada 70 penyakit yang berbahaya. Kalau pergi ke Mekah, pergi ke Arab Saudi, memang ada hospital yang menggunakan kaedah berbekam untuk pesakit HIV AIDS, sampai hari ini hidup lagi. Dan tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, bila dia buat bekam ni, Ustaz teringat satu kisah. Allah, saya hati nak cerita. 16 hari bulan 1 2016, tak silap Ustaz, masa tu Ustaz ceramah di Pasir Gudang, Maulidul Rasul. Orang Johor sambut Maulid bukan Maulidul Rasul bulan ni je. Dan Rabi awal, dia sepanjang tahun disambut. Tiba-tiba Ustaz ceramah, pengerusi macam rambut panjang tadi, dia duduk macam ni juga, macam tu juga. Ustaz cerita pasal hijamah, dia senyum kat Ustaz, Ustaz senyum kat dia. Tiba-tiba dia tombang, jatuh, dan dia punya nafas macam kerbau kena sembelih. Itu tanda sakaratul maut. Jangan main-main. Orang sakarat jangan bayangkan macam ni. Dia susah nak bernafas. Pangku dia. Ini malam ni kot suami nak mati, so pangku saja. Bang, abang sakarat ni. Tak, aku berdengkuh je. So, buat 25 darjah, lepas tu Ustaz lap mulut dia. Lap mulut dia, Ustaz kata, bang, ikut saya. La ilaha illallah. Tak boleh sebut. Pengurusi majlis baru lepas solat isyak berjemaah dalam majlis ilmu,
Tak boleh sebut la ilaha illallah. Sebab tu jaga dengan mulut kita. Jangan sebarkan kebencian. Jangan mengumpat, memfitnah, menipu orang. Allah, kita ni dunia ini ya Allah. Lepas tu Ustaz istighfar. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Dia orang baik ya Allah. Baru lepas, silap-silap ada dalam wuduk lagi, baru lepas solat. So Ustaz kata astagfirullahaladzim, tolong aku ya Allah. Allah bagi ilham. Ustaz teringat pesan Tok Guru Ustaz. Pesan Tok Guru kata, ngajar sebutir-sebutir. Ustaz kata, bang, ikut saya bang. La. Dia pun sebut. Jangan fikir bab tajwid. Yang sebut ni amalan ketika roh disiat oleh malaikat maut daripada jasad, sakit tak terkata. Dia pun sebut illallah. Ustaz sebut illallah, dia pun sebut illallah. Tinggal dia. Mata putih pandang atas. Masa Ustaz tutup mata dia berpeluh atas dia. Tutup mata dia, tutup mulut dia, dia senyum. Meninggal dunia dalam majlis ilmu, syahid. Meninggal dunia selepas solat isyak berjemaah, umpama mendirikan ibadah sebahagian malam. Meninggal dunia pula dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah memberi syafaat kepada dia dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Tuan-tuan, di sini ada sifat Nabi. Pertama, sifat Nabi aqidah. Di kepala Rasulullah akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi 13 tahun berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan ummah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah yang Esa. Boleh tak? So, dan di kepala Rasulullah SAW ni tadi berbekamlah. Boleh tak? Bayang, Ustaz harap hari ni yang dengar forum kita hari ni paling tidak 3-4 orang mati. Terutama yang duduk belakang. Yang menyandor, yang dah terlena tu, ya Allah, bila nyawa mereka, ya Allah. Ustaz, mana boleh macam tu Ustaz? Takut saya Ustaz. Takut, maka bersedia. Siapa nak masuk syurga? Semua orang angkat tangan. Kalau nak masuk syurga, syarat pertamanya mati dulu. Siapa nak mati? Ustaz, bini saya cantik lagi Ustaz. Hutang pula habis bayar Ustaz. Saya tak percayakan suami saya, tak nak mati. So, kunci syurga tak lain dan tak bukan yang Nabi ajar, aqidah la ilaha illallah. 13. Okey, dan Masya Allah, di bahagian kepala Nabi Muhammad SAW ada lagi satu sunnah, melamakan sujud. Oh, ni sujud, lama sujud ni best. Satu hari Abdul Rahman bin Auf, multi-millionaire di Mekah, turut berhijrah dengan Rasulullah SAW, tapi dia lambat, dia tak berhijrah masa Nabi hijrah. Dia lambat sangat sebab dia orang kaya. Sampai ke bumi Madinah, dia tanya penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, di manakah kekasih hatiku? Wah, ini sahabat dia rindu. Dia panggil Nabi kekasih hati mereka. So apa berlaku? Ketika itu Masya Allah, Tabarakallah, apa berlaku? So penduduk Madinah tak tahu mana Nabi. Lalu sekali, Oh ya. Ada seorang pakcik kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku nampak Nabi di hujung sana. Lama dia sujud. Maka Abdul Rahman bin Auf tak ambil masa panjang, berlarilah dengan sisa tenaga dia yang ada, kerana terlalu rindu di kalbu. Dia pergi betul-betul kat Nabi. Nabi masih sujud. Lamanya Nabi sujud, ya Allah, sehingga terdetik dalam perasaan Abdul Rahman bin Auf, adakah Nabi dah wafat? Lepas tu dia pujuk hatinya, mungkin wahyu turun. Tiba-tiba Masya Allah, Tabarakallah, Nabi angkat kepala dan terus memberi salam. Ni asal usul sujud syukur. Dan kemudiannya apa berlaku? Allahu Akbar. Ustazah dah pakai mikrofon, tanda masa dah nak habis. Alright, so ringkas. Dah ada. Last kali apa berlaku? Dan ketika itu Tabarakallah, tak lain dan tak bukan, dia kata, aku sujud syukur sebab dua perkara. Jibril beritahu aku, siapa yang datang ziarah aku dan memberi salam pada aku,
aku mampu menjawabnya walaupun aku telah meninggal dunia. So, cuba bayangkan Kaabah, cuba bayangkan Kubah warna hijau di bumi Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dapat jawab soalan kita. Dan last sekali di bahagian kepala bercukur. Nabi sebenarnya tuan-tuan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu adalah sebaik-baik ikutan. Ikut Nabi, Nabi akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Okey, untuk round pertama Ustazah dah pakai mic, tak boleh buat apa-apa. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz yang saya kasihi. Masya Allah, sangat banyak padat pesanan daripada Ustaz untuk tajuk kita pada hari ini. Hari ini kita sangat bertuah, ibu-ibu, ayah-ayah, kerana Ustaz berceritakan, kita simpulkan tentang kecintaan, tentang pesanan. Ada di sana sirah juga Ustaz cerita kepada kita. Dan hari ini kita nak bagi satu soalan berdasarkan kepada apa yang Ustaz cerita tadi. Kenapa tak pesan awal? Kalau tahu tadi saya dengar, catat dengar. Sekarang yang catat siapa? Umi yang catat. Allah. Tuan-tuan, puan-puan ada catat tak tadi? Ini semua Imam Syafi'i. Dia dengar, hafal terus. Baik, soalan dia. Soalan siapa nak jawab, angkat tangan. Kita ada mark, mark yang sangat cantik, insyaAllah. Siapa yang nak jawab daripada apa yang Ustaz cerita. Iaitu soalannya ialah, sebutkan satu. Ustaz sebutkan itu dua tadi. Anak kunci syurga. Apakah salah satu kunci syurga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Siapa nak jawab, angkat tangan. Kita bagi hadiah mark hari ini. Mark daripada DRR ataupun kedai ustaz-ustazah dekat depan sana. Okey, puan kita. Ditulis. Okey. Yang tu itu maksudnya baca bila tu? Baca bila tu? Dibaca sewaktu bila? Sewaktu Ustaz terangkan dia dibaca. Kita tanya. Untuk selepas ambil wudu, betul tak tuan-tuan? Betul. Kita bagi dia tepukan kamera. Sila puan. Boleh ke hadapan, ke adik nak wakil? Adik wakil ke? Sila Ustaz, boleh berikan hadiah kepada puan kita. Sila puan. Okey. Soalan pertama iaitu apakah ada kunci syurga? Iaitu yang pertama adalah doa selepas wuduk itu sendiri. Siapa nak masuk syurga jangan tinggal. Bukan kena bayar pun. Betul tak? Tapi buat tak? Buat juga. Hari ni buatlah. Lepas ni InsyaAllah kita pergi kepada kedua. Jadi pusingan pertama Ustaz panel kedua Dr. Rubiah K. Hamzah bersama dengan kita pada hari ini. So kita nak tahu berkaitan dengan kunci syurga. Dan pastinya berkaitan dengan apa yang kita sebutkan hari ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah falsafah yang boleh kita faham, Umi, daripada kehadiran Nabi ini yang membimbing umatnya untuk membuka jalan untuk menjadi ahli syurga, penghuni syurga? Dipersilakan Umi untuk pusingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah bila sirri amri walau datang di sini yang kau. Sekali lagi kita angkat rasa syukur. Alhamdulillah karena kita masih berada di atas bumi yang nanti akan duduk di bawah. Maka syukur masih berada di sini, berada di rumah Allah. Oh ya. Ampun. Kita masih diberi kesempatan berada di rumah Allah, menyebut nama Allah dan nama Rasulullah. Kita masih diberi kesempatan, boleh lagi solat, boleh lagi zikir, boleh lagi selawat. Kita diberi kesempatan masih punya keluarga. Kita diberi kesempatan untuk bertaubat mudah-mudahan. Kita diberikan ruang untuk menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah dan Rasulullah. Sebab itu soalan pertama yang minat tanya, siapa kita agaknya? Who are you? Kata orang putih.
Ada tak tuannya nak jawab siapa tuan? Kalau saya tanya segala-segala siapa? Okey, yang mana satu nak jawab? Siapa anda? Itu dua jawatan paling penting. Apa tanda Tuhan adalah hamba Allah? Mengerjakan apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Betul, saya nampak Tuan pakai jam. Betul? Jam siapa? Jam sendiri. Pakainya di tangan siapa? Tangan sendiri. Dapat tangan dari mana? Dapat tangan dari mana? Dari Allah. Bagi ke pinjam? Pinjam. Kalau pinjam boleh jadi hak sendiri ke? Boleh jadi hak sendiri ke kalau pinjam? Oh, okey. Tadi saya tanya pakai jam di tangan saya. Tangan siapa? Tangan saya lah. Okay. Kalau tanya yang bawa cucu tadi tu cucu siapa buat? Oh, tengah telefon lah pula. Cucu saya lah. Nampak tak? Ni yang kita nak buat. Tadi Ustaz kata nak jumpa Rasulullah, dia dalam syahadah. Betul? Jadi kita nak jadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Tapi bila kita tanya apa tandanya kita ni hamba Allah dan kita juga pengikut Rasulullah, kalau tak ada tanda, letih oi. Apa tanda kita rakyat Malaysia? Kena off satu yang sebab dia ngek-ngek ni. Ada IC, betul? Mikrofon ni dia macam ngilu-ngilu ni, letih. Pakai ni. Okey. Okey, minta maaf banyak. Ini Mikrofon. Dia speaker. ada mic yang terlepas ke ataupun saya duduk dekat dengan mic, dekat dengan speaker dan sebagainya. Maka sekali saya hanya bagi jadi contoh soalan yang paling mudah. Kita boleh mengaku kita hamba Allah, tapi kita tak boleh terang kenapa saya mengaku saya hamba Allah. Sebab kita rasa ini semua kita punya. Okey? Sebab itu yang jadi masalah paling besar bila syahadah kita sakit. Ustaz dia sebut akidah meragam. Rabi datang untuk ajak akidah. Nabi datang nak bagi tahu kita, kamu jangan sembah berhala, sembah Allah. Supaya layak jadi hamba Allah. Jadi kalau tanya apa tanda anda hamba Allah? Baru pegang jam je dah lupa Allah. Oh. Jam siapa? Jam saya. Pakai di tangan siapa? Tangan saya. Sebab dia lupa tangan ni pinjam. Kita lupa isteri pinjam, suami pinjam, anak pinjam, cucu pinjam. Betul? Ada kereta kat luar pinjam, handphone cantik pinjam. Bila masih merasa ini saya punya, bermakna Tuhannya hilang. Ini isteri saya, suka saya lah. Siapa kata itu isteri kita? Isteri pinjam dari Allah, anak pinjam dari Allah. Ni yang kita nak angkat. Semua ini dikumpul masuk dalam Al-Quran. Sebab itu hadiah terbesar yang kita kata nak kita pegang sangat-sangat. Bukan sekadar selawatnya, tapi paling penting syariatnya. Nak lekat mana selawat kalau syariatnya tak kuat? Apa makna syariat? Ikatannya dengan Allah dan ikatannya dengan Rasulullah. Ikatannya dengan kehidupan dunia dan ikatannya dengan kehidupan akhirat. Siapa nak hidup, dia mesti bersedia untuk mati. Setiap yang hidup pasti mati. Ini kekuatan tadi sudah diulas oleh Ustaz Hanafi kita. Maka kekuatan akidah nombor satu. Sebab tu dia rasa itu tangan saya, telefon saya. Betul? Ya. Mati esok keranda, boleh masuk keranda tak telefon? Tak masuk keranda maknanya bukan kita punya. Tak masuk dalam kain kapan, bukan kita punya. Ini keyakinan nombor satu untuk memisahkan kamu hamba Allah atau kamu musuhnya Allah. Kita bermusuh dengan Allah sebab kita kata ini kereta saya, ini rumah saya, ini anak saya, ini kereta saya, ini segala saya. Selagi dalam kepala ada saya, Allahnya mati. Allahnya hilang, syukurnya hilang. Minta maaf banyak. Okay?
Kalau gitu sebab kita kata kekuatan yang nak dibangun, nak jumpa namanya syurga, mesti kesulang sebab sebagai psikologis, sebagai orang yang menggaji perasaan, fikiran dan kekuatan. Saya pegang apa? Air. Pegang air ke pegang botol? Tak kena baling nanti jawab. Saya tak pegang air, dia kata pegang air, marah tak? Ini kekuatan sebab kita cepat cakap tak pakai kepala. Kita bercakap tak pakai iman. Ini masalah kita. Cakap aja, yang penting cakap. Tadi ustaz dah kata mulut jaga, betul? Sebab mulut nanti nak mengucap 2 kalimah syahadah. Mulut kotor tak boleh cakap. Oh, betul? Okey. Kalau nampak air, ingat apa? Ingat nak minum. Inilah kita kata nak beza. Jawapan pakai nafsu atau jawapan pakai iman. Oleh kerana kita hidup banyak dengan nafsu. Okay, sebab itu masuk masjid makan dulu. Betul? Lepas ni kena ada makan lagi. Kalau tidak tak tunggu lama, balik dia pun dah. Sebab kita janjikan ada makan. Okay, sebab tu yang nak datang masjid ada makan tak? Ada. Okey, ada, boleh lah datang. Kau tak ada penat, weh. Betul? Jadi sekali lagi saya tanya soalan. Kalau nampak air, ingat apa? Ingat? Apa sebab ingat Allah? Allah yang punya, betul? Allah yang cipta, betul? Tapi rata-rata nampak air, ingat nak minum, nak bulan puasa, air kosong pun jadi sedap, betul? Kerana kita berpuasa dengan nafsu. Kalau makan nak sedap ke nak baik? Sedap dulu, bukan baik dulu. Makan mesti sedap le, baru le best. Bermakna makannya pakai nafsu, sedangkan dipesan makannya yang baik dan yang halal, halalan thayyiban. Kita dak, walaupun baik tapi tak sedap. Sebab itu ubat tu baik, betul? Makan juga, kali itu memberi bantuan kepada kita untuk Allah bagi kesembuhan. Akhirnya semua orang jadi kencing manis. Sebab apa? Nak yang sedap, darahnya tinggi, nak sedap, jantungnya mengagam, nak sedap. Boleh faham? Ini menunjukkan kita masih menjaga lebih banyak nafsunya daripada imannya. Sebab itu kita takut nak mati. Tadi ustaz tanya siapa nak mati. Janganlah sekarang. Sedangkan kita belajar, tapi kita tahu tapi tak buat. Mati ada pada setiap umur. Mati boleh terjadi bila. Jadi kalau oleh kerana bukan yang tua je mati dulu. Covid sudah membuktikan, Allah dah bagi ujian kat kita. Orang muda lebih ramai mati daripada orang tua. Kalau Ustaz Hanafiah sudah pernah kena kanser yang sangat serius. Minta maaf Ustaz, contoh terbaik. Jadi sekarang jadi iklan ubat. Apa je ubat yang baik? Sasa inci lah dia, apa ni, macam-macam benda lah. Segalanya kerana dia pernah sakit. Kalau dia tak pernah sakit, tak ada jadi iklan ubat dah. Banyak kerja lain dia boleh buat. Contoh, kerana apa? Sakit mengajar dia dekat, lebih takut, lebih bersedia, lebih berhati-hati, lebih kuat daya juang. Lebih kuat. Saya terakhir jumpa Ustaz Nafi di kepala batas. Betul. Betul, kepala batas. Forum di sini. Masa tu dia dah sakit dah. Tapi tak tahu dia kanser lagi. Okay, Umi, tolong Umi dulu ya. Saya ikut apa Umi cakap dulu. Saya dah tak boleh fikir ni, sejuk menggigit-gigit. Saya kata, ya Allah, muda je umur. Masa dulu lagi muda. Tapi dia, sebab itu dipanggil Umi. Dia muda sangat, lempang memang tahu. Contoh. Okay. Tapi bila dengar sakit, ya Allah, sesungguhnya masa Umi jumpa itu dia sudah sakit. Dah sakit itu sudah membuktikan dia sakit yang serius. Itu contoh. Maka sakit itu hadiah terbaik dari Allah untuk kita tak buat lagi mengagam punya. Kalau mengagam lempang 4 kali yo. Kerana Allah dah uji kamu. Kalau kamu sakit, tanda Allah nak dapat ampunan.
supaya kamu ingat dengan aku balik, supaya kamu dekat dengan aku balik, supaya kamu belajar tentang syurga. Sebab kalau sakit ujungnya apa? Mati, betul? Kalau tak mati jumpa syurga tak? Jumpa ke tak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nak dapat senang di mana dulu? Nak senang di hidup? Beri aku bahagia dunia, baru dapat bahagia akhirat. Siapa sengsara hidup dunia, tak ingat Allah, tak ingat Rasulullah, tak pakai hukum Allah, tak pakai hukum Rasulullah, minta maaf, sini tak bahagia, sana sengsara lagi. Betul? Maka kunci syurga sekali lagi seorang saya ingat balik. Siapa ingat bila dia mula tarikh mengucap 2 kalimah syahadah? Ada tarikh tak? Tak ada tarikh. Apa sebab? Kita tak ingat bila kita daftar jadi hamba Allah. Sedangkan jadi hamba Allah dan pengikut Rasul 2 ayat je kot. 2 ayat paling penting yang menjanjikan tadi. Kenapa dia ajar? Kenapa Ustaz ajar dia syahadah? La ilaha illa Allah. Sebab apa? Kerana ayat itu meletakkan orang yang akan meninggal mati sama ada su'ul khatimah atau husnul khatimah. Kita nak yang mana? Kita nak entahlah hasil khatimah je, su'ul ke entahlah. Kalau tak belajar, siapa yang takut mati dia tak tahu dia nak mati macam mana. Betul ke tidak? Maka sekali lagi untuk rasa cinta dengan syurga, nak jumpa dengan Allah dan nak rindu dengan Rasulullah, nak jumpa Rasulullah, nak minum air di Telaga Kausar, nak dapat syafaat Rasulullah, pertama tolong pegang dulu 2 kalimah syahadah ini sekukuh-kukuhnya dengan keyakinan. Tidak lagi timbul ni tangan saya, suka saya lah. Ini anak saya, suka saya lah. Boleh nampak? Ini duit saya, suka saya lah. Saya nak buat apa? Suka saya lah, ini kereta saya. Wah, saya aja. Tak ada orang lain yang besar, dia lah besar. Akhirnya riak, ujub, sombong, tak jumpa bau syurga pun. Walaupun sebesar zarah sombong dalam hati kamu, kamu sudah tidak layak jumpa syurga. Bila tidak jumpa sabar dalam hati kamu, kamu tidak akan jumpa namanya syurga. Sebab itu kekuatan yang nak diangkat syurga mesti jadi impian. Tapi tak pernah baca tentang syurga. Okay. Surah mana yang cerita banyak pasal bidadari? Entahlah, baca lah juga. Siapa yang teringin seronok, bercita-cita, berimpian nak masuk syurga, dia mesti faham siapa bidadari. Di sana ada bidadari. Kita besok kalau beriman matinya jadi ketua bidadari. Kalau tak masuk syurga, artinya masuk dah dapatlah jadi bidadari. Tak dapat. Oleh itu sekali lagi, 2 kalimah syahadah kita. Sudah sangat ramai orang yang sudah tak ingat 2 kalimah syahadah. Tak ingat tarikh. Kalau kita tanya Dr. Farid Rawi, dia ada tarikh tak? Dia memeluk Islam di umur 18. Ada tarikh, ada saksi, ada surat, ada imam. Betul? Nak buktikan dia sudah masuk Islam. Kita ni Islam keturunan ni, yang tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, sehingga ngaku-ngaku. Ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya. Ni duit aku, ni kata aku. Kerana kita tidak dididik bahawa aku ni miliknya Allah. Tangan ni siapa punya? Allah bagi pinjam. Pernah bersyukur tak? Banyak tak? Pakai hari-hari. Tak tahu ya gedok. Jawab, kalau jawab bukan pakai hati, itu namanya pendusta. Okay? Kenal Allah? Kenal. Tapi maksiat 4 lori juga. Tipu bahat apa kata banyak juga, sombongnya. Ada apa? Saya pengurusi masjid. Yang main-main. Jangan main-main. Baru jadi pengurusi masjid, bangga setengah mati, habis punya pahala. Pegang jawatan tapi di dalam ada riak, kosong. Jadi pengurusi, jadi moderator pun kalau riak. Saya moderator, jangan main-main. Saya suka nak bagi berapa minit. Suka saya lah. Bila saya dah angkat mikrofon tu, faham-faham lah.
Hati-hati jangan sampai ibadah kita tercampur riak dan ujub. Kerana banyak mana pun ibadah yang kita buat, zikirnya banyak, tasbihnya banyak, selawatnya banyak. Okay? Tapi tercampur dengan benda-benda yang tadi kita kata ada nafsu yang jadi musuh. Maka balik kepada bagaimana Rasulullah menjadi kunci di syurga. Kerana orang pertama yang akan ketuk pintu syurga ialah Rasulullah. Dia kekuatan. Tadi kita cinta Allah ke tak? Apa tanda sayang Allah? Siapa tadi ngaku hamba Allah? Syuruk ni tadi ada kata saya hamba Allah. Ada siapa? Apa Tuhan buat? Apa tanda Tuhan hamba Allah? Ingat tak tanda syahadah? Tak ingat. Faham tak mana syahadah? Faham ke tak faham? Tak faham. Lempang ni kan. Tengoklah. Ni kekuatan yang nak dibangun. Sangat ramai manusia di umur mana pun yang tak boleh syahadah. Kerana tak pernah buat. Tak pernah rasa. Siapa yang ajar sendiri anaknya? Mak ayah di sini yang ajar sendiri anaknya 2 kalimah syahadah. Tak ada yang ajar. Bagaimana kita tanda anak kita jadi hamba Allah? Kita tanda anak kita jadi pengikut Rasulullah. Kerana 2 ayat ini adalah kontrak paling besar. Perjanjian paling besar di bumi ini. 2 kalimah syahadah, 2 ayat yang boleh menghapuskan semua dosa yang dah bertimbun-timbun. Kalau orang bukan Islam, masuk Islam di umur 60, dosa dari tahun 1 sampai umur 60, mengucap 2 ayat ini, dengan yakin dan percaya, dia dihapus semua dosa. Kita ni bawa dosa 40 lori tau. Sebab itu kita dibagi umur panjang, syukur sebab dosanya banyak. Okay, umat Nabi umur 40 mati dah. Siapa 40 kat tangan? Loceng pertama bunyi. Kamu nak mati dah umur 50. Mau loceng kedua. Kamu dah 50 ada bekal ke tak? Loceng ketiga, kamu nak mati dah cukup ke belum? Udah tinggal maksiat ke belum? Dan loceng keempat di umur 70. Ada 4 kali loceng berbunyi untuk umat Nabi sahaja. Jadi Nabi di umur Nabi 63 tahun, maknanya umur umat Nabi hanyalah setakat itu. Ada sikit-sikit kot lepas sikit. 70, 80, 90. Kadang-kadang jarang-jarang. Main-main tau. Jadi dah umur 60 jangan senang hati gelak. Makan sama belacan lagi. Makan macam setengah mati lagi. Jaga selera setengah nyawa. Tapi tak jaga apa yang nak dibawa balik jumpa Allah. Sebab itu selepas umur 70 dah tak ada loceng. Umi dah lintas 70. Tak ada loceng dah. Maknanya boleh mati any time. Dipanggil bila-bila masa. Dah tak ada amaran dah. Kalau nak buat dosa juga, buat maksiat juga letih. Sebab itu semua jemputan cuba dipenuhi. Kerana umurnya dah nak habis, bukan tanda rajin pun. Tapi nak pungut dengan kenapa Allah bagi panjang? Kamu dulu muda jahat sangat. Dosa 4 lori buat kata ustaz tadilah. Kenapa tak dapat jumpa, tak dapat mimpi jumpa Rasulullah lagi? Dosa banyak umpat tak habis. Jana betul? Kata kita, maka selagi ada umur, jangan buang umur untuk makan dan minum tak habis-habis. Tolong tambah ilmu. Kerana orang yang tambah ilmu nampak. Orang yang tak tambah ilmu, muka makin muka makin merudum. Kalau orang berak lah, merudum. Orang tambah ilmu, makin banyak ilmu dia dapat, makin banyak imannya kukuh, dia makin senang hati, mukanya cerah. Walaupun umurnya 80, ya Allah, senangnya hati. Kita di muka baru 30, keruh macam air keruh ni, macam air hujan. Kenapa? Kita tak jumpa namanya tenang, kita tak jumpa namanya lapang. Tenang itu Allah yang pegang. Maka nak masuk syurga, tolong ambil kira. Aku zikir dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berapa kali? Sebab masa kita nazak, buat kata ustaz tadi, otak tak boleh makan dah. Kita kena minta orang, ajarkan aku. Sebab itu kena buat baik dengan semua orang. Kita tak tahu mati depan siapa. Boleh nampak?
Jadi kalau sudah meyakini bahawa mati bila-bila depan siapa-siapa, baiklah dengan semua orang. Tengok dia ni, saya bukan ejek care. Ini orang masjid, ni bukan. Awak bukan orang masjid, jangan banyak ragam. Ya kari, sebab uniform je. Ni pakai biru-biru ni orang masjid dah ni. Kami tak. Betul ke tidak? Maka cabut semua sombong. Kerana orang sombong tak layak masuk syurga. Di syurga ada berbagai pintu. Salah satunya sabar. Kalau hidup tak pernah jumpa sabar, jadi mukanya apa? Sakitnya hati aku, geram dia. Agak-agak jumpa syurga dah. Kalau nazak kita boleh mengucap ke tak? Ampun, Imam Ghazali kata, tolong jaga lidah kamu supaya lembut mengucapkan dua kalimah syahadah. Kalau lidahnya keluar yang kotor tak habis, minta maaf banyak, tak jumpa namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Nak jumpa syurga, maka sekali lagi Rasulullah Muhammadar Rasulullah. Kita ada yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tak faham makna tolong kaji balik semula. Aku naik saksi. Jadi Tuhan yang disembah melainkan Allah. Naik saksi maknanya apa? Faham pakai mulut. Sebut dengan mulut. Ingat dengan faham dengan otak. Tolong rasa dengan perasaan. Siapa rasa dia hamba Allah? Angkat tangan. Siapa fikir dia hamba Allah? Ada orang tahu lah. Aku tahulah aku hamba Allah. Tapi tak pernah rasa. Siapa di sini isteri? Angkat tangan. Siapa isteri? Angkat tangan. Isteri. Kat belakang. Asik. Apa tanda anda jadi isteri? Ada suami. Ya Allah. Suaminya di mana sekarang? Di rumah. Ya Allah. Kerja. Ya Allah. Walaupun dia isteri kan, walaupun suami tak ada sebelah, tapi dia rasa tak dia suami isteri. Rasa. Jangan nak ajak main-main. Saya isteri orang, faham? Dia ada rasa. Maka kekuatan seorang isteri bila dia rasa dia isteri. Suami, siapa suami angkat tangan? Tuan suami? Siapa orang yang paling tuan sayang di dunia ni? Itu bukan orang. Isteri, Masya Allah. Ada di sini istrinya? Di rumah. Ini betul-betul rasa suami. Sebab dia kata, ramai orang suami tak rasa dia suami. Sebab itu semua isteri orang nak jadi isteri dia. Letih. Betul? Maka kekuatan kecurangan berlaku paling banyak di kalangan lelaki. Kerana dia lupa. Kita boleh 4. Ya Allah. Muka dia macam muka ketupat. Nak kahwin 4. Sunnah. Oh Allah. Senang benar alasan sunnah. Okay? Kalau suami dia rasa dia ada isteri. Kenapa dia mengaku suami? Sebab dia ada isteri. Kenapa mengaku isteri? Sebab ada suami. Tapi mengapa tak rasa hamba Allah? Ngumpat. Wah, jeng. Tak rasa pula hamba Allah. Tadi kata Muhammad dan Rasulullah, tapi tak rasa pula mengikut Rasulullah. Rasa, ini penting. Rasa nak masuk syurga, rasa nak pegang itu, nak pegang ini. Kerana pakai otak tak jadi. Sekejap ingat, sekejap lupa. Yes. Nampak? Kita tahulah. Tahu tapi tak rasa, tak jadi pengikut Rasulullah. Dari hari ini yang sempat berada di dewan ini, tolong bangun, bukan saja saya tahu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Allah azza wa jalla, tetapi nak rasa. Saya rasa di mana pun saya pergi, saya pakai baju apapun, majlis apapun, di mana pun bumi yang saya pijak, saya rasa saya hamba Allah. Saya tak ambil orang punya.
Saya tak usik, saya tak nak fitnah orang, saya tak nak dusta, saya tak nak bohong, saya tak nak tak jujur. Walaupun duit selambak kat ini bukan duit saya. Ish, kalau aku tak ambil, orang lain ambil, rugi pula. Boleh nampak? Itu bermakna ketika dia buat maksiat, ketika dia buat dosa, ketika dia mengumpat orang, dia terlupa dia hamba Allah, tapi dia jadi hamba syaitan. Dia lupa dia pengikut Rasulullah, sebab itu nak selawat sakit. Boleh faham? Nak buat baik sakit, nak tolong orang sakit, nak bagi lagi sakit. Ya Allah, Nabi itu bersedekah macam air hujan lebat. Ya Rabbi, kita nak sedekah, alamak tabur masjid. Tengok tabur masjid takut. Tapi ngaku mengikut Rasulullah. Dia ngaku pakai bibir tapi tak rasa. Hari ini anak kita tak rasa kita ni mak dia. Allah. Sebab itu banyak anak dah tak hormat mak ayah. Allah. Tak nak dengar mak ayah, tak kisah mak ayah, hantar anak rumah mak rumah orang tua. Apa sebab? Bukan kita tak jaga, bukan tak bagi makan, tapi dia tak rasa kita mak dia. Kasih sayangnya hilang. Sebab itu kita kata kita masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kepala, tak masuk ke hati. Sebab itu perangai Rasulullah tak ada dalam perangai kita. Perangai Rasulullah tak ada dalam perangai kita. Kekuatan yang ada pada Rasulullah tak ada kat kita. Rasulullah tak pernah lawan Allah. Kita hari-hari lawan. Sebab tak rasa kita ni hamba Allah, tak rasa kita ni pengikut Rasulullah. Macam mana nak jumpa syurga? Oleh sebab itu diturunkan Rasulullah, nak bagi tahu kat kita, nak tunjuk kat kita, nak contoh kat kita, bagi Quran kat kita, bagi petunjuk kat kita supaya kita rasa kita nak jumpa Allah dan nak jumpa syurga. Allah nak ikut masuk syurga bersama Rasulullah. Semak balik siapa tak pernah bohong kat tangan. Tak ada yang angkat. Yang rasa ada hamba Allah tadi pun tak nak angkat. Kerana bohong dah jadi biasa. Kerana Nabi tak ada dalam dadanya, Nabi tak ada dalam perasaannya. Kalau aku pengikut Rasulullah sampai mati, aku tidak akan berbohong. Kerana Rasulullah itu contoh wajib nombor 1. Mesti jujur dah. Kita jujur ni tercabut. Depan orang jujur, belakang orang orang tengok ni, tengok orang susah hati. Orang tak tengok senang hati, tala je semua. Ni orang tak ada yang ambil je. Macam siapa-siapa punya. Betul tak? Kerana kita tak ada perasaan, Allah tengok aku. Aku nak jumpa Rasulullah. Dari hari ini saya mohon semua yang berada di dewan ini berjanji dengan diri, ya Allah Tuhanku, hari lahir junjungan besar Rabiul Awal tahun ini, aku dah berazam, ya Allah, aku tidak akan berbohong lagi dengan isteri aku. Aku tak berbohong lagi dengan majikan aku. Aku tidak berbohong lagi dengan siapa-siapa pun di bumi ini. Kalau ini dapat dibuat, insya-Allah Rabiul Awal kali ini menjumpakan kita untuk layak jadi pengikut Rasulullah. Jika tidak, minta ampun, minta maaf. Rasulullah orang paling jujur, orang paling bertanggungjawab, orang yang paling amanah. Kita duit masjid pun takut nak pegang. Saya tak nak jadi bendahari. Kenapa? Pegang duit. Kenapa takut pegang duit? Gigit duit apa? Dok, takut terpakai. Siapa suruh pakai? Itu bukan duit kita, betul tak? Ini bermakna dia belum rasa dia hamba Allah, dan dia belum rasa ditatap Allah setiap hari. Dan yang paling sedih, dia belum rasa dia pengikut Rasulullah. Sebab itu masih berbohong, masih liat untuk menyebut nama Allah, dan masih liat nak buat baik. Mudah-mudahan pusing pertama ini membantu kita melihat siapa aku. Tolong rasa saya hamba Allah, pengikut Rasulullah. Mudah-mudahan ini dapat berhasil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Umi Dr. yang telah memberikan perkataannya seperti itu. Ya, lebih hebat dalam hati-hati kita. Terima kasih Umi atas kupasan yang sungguh-sungguh cantik dan menarik dan sangat dekat dengan diri kita, untuk kita bukan sekadar kita melakukan syahadah, kita mendengarkan, kita membaca selawat, tapi kita membawa ke dalam hati dan sanubari kita.
untuk dia bagi dia serasi dan menjiwai selamat tersebut, dan akhirnya akan lahirlah karakter seorang hamba, InsyaAllah. karakter seorang umat Nabi naik, sangat naik. Jadi insyaAllah hari ini menjadi bukti kepada kita semua. Tak tengok ke Rasulullah kita nak jadi umat Nabi Muhammad. Tengok Allah sebelah, tengok yang lepas ni orang dapur hari empat, hari tu dah pergi nak toko biar. Awak kan dah jadi umat Nabi, jadi dia terempat je. Jadi sama-sama kita hidupkan, ya, kita kata karakter pencipta Rasulullah itu dalam kehidupan desa padan ini. InsyaAllah semua sekalian yang duduk, semua sekalian yang hadir di dalam surau ini hari ini mudah-mudahan mendapat pertolongan bantuan daripada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya dapat orang untuk cabutan ketua sudah sampai di mana? Saya tengok sikit. Borang kat sana situ kan. Okey, dah ada yang belum tulis ke? Borang itu dia ada nama dan kemudian tulis nombor telefon dan nombor blog. Ada 3 yang belum diisi. Ada yang belum tulis ataupun semua dah set tulis. Lepas dah? Lepas sini dah. Tuan-tuan dah tulis? Belum Okey, jadi kita minta tolong gerakkan borang itu untuk semua boleh tulis di dalam borang tersebut. Dan kita ada 4 lagi hadiah cabutan ketua yang kita nak bagi pada semua yang hadir pada hari ini. Tapi saya bagi dahulu ruang tersebut. Jadi kita akan buat cabutan selepas Ustaz yang menyambung diskusinya yang kedua. Baik, Ustaz hari ini kita tengok ramai orang tercari-cari yang sesuatu. Kadang-kadang dia salah ikut. Dia tahu Nabi itu adalah contoh tauladan yang baik, tapi sebab dia nak bola sangat, akhirnya ikut Ronaldo, Messi ke. Kalau yang muda-muda pula, dia tahu Nabi itu adalah contoh tauladan yang baik, isteri Nabi, sahabat Nabi, semua yang baik untuk dicontohnya. Tapi dia jadi ikut pula TikToker, influencer yang ada terutama di Korea. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Kita nak Ustaz bagi sikit komen untuk isu ini. Alhamdulillah, bagaimana kita nak tarik semua orang ikut Nabi, bukan ikut influencer atau TikToker atau YouTuber. Jawapan dia ada 5 D. D yang pertama doa. D yang kedua dakwah. D yang ketiga didik. D keempat dipanggil direction. Okey, Ustaz ulang balik. Yang pertama doa. Kita nak selamat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena baca doa yang Nabi paling banyak baca. Kata Sayyidina Umar, doa yang Nabi paling banyak baca tak terpisah, iaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan satu lagi doa yang Nabi rangkul juga, apa dia? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan hati atas agama ini. Jom ujuk nanti kita supaya selalu doa ini. D yang kedua adalah, dan kita jangan lupa doakan orang, terutamanya anak-anak kita. Ya Allah, anak kita hari ni, Ya Allah, jauh dari agama, Ya Allah, tak nak solat, derhaka, dia tengking-tengking kita macam kita ni kawan-kawan dia. Tapi dengan kawan pula dia memuliakan, tapi dengan kita meradang dia. So, kita doakan. Doa ibu lebih hebat dari 100 orang wali. Sebab doa ibu tak ada hijab. Ibu jangan putus asa. Ustaz, ada satu kes, seorang ibu, anak dia pedaging dada. Dia ada 5 orang anak mengadu kat Ustaz. Ustaz kata, ibu jangan putus asa, teruskan doa. Masya Allah. Bila ibu dia meninggal dunia, anak yang dia doa tu tetap mengambil dadah. Tapi bila ibunya meninggal dunia, baru anak tu berubah jadi anak yang paling baik. Ustaz selalu ke kubur arwah mak Ustaz. Ustaz jumpa anak dia. Ustaz,
Ya, ada apa? Ustaz, rasa mak saya maafkan saya tak Ustaz. Saya ni anak derhaka, saya penagih dada, saya curi rantai mak, saya pukul mak, saya tengking mak. Adakah Allah ampunkan dosa saya pada mak ataupun mak saya ampunkan dosa saya? Kalau mak tak ampunkan dosa kamu, kamu tak sampai ke kubur mak hari ni. Kamu tak jadi anak yang baik. Kau tahu, kau nak tahu, sepanjang hidup mak kau setiap kali dalam solat, dia sentiasa doakan, wahai umat Muhammad, jangan berputus asa daripada berdoa. Itu dia yang pertama. Dia yang kedua, nak tarik anak-anak muda dan juga orang ramai daripada minat pada idola-idola moden kepada idola Rasulullah SAW. Dia yang kedua, dakwah bilhal, dakwah bilisan. Dakwah ada dua, bilhal dengan akhlak. Saya ingat lagi Umi ajar saya, kita buat sekali tak? Kita buat sekali Umi minta izin guna buah ni. Sebut sekali angkat jari. Siapa tak angkat pendek umur. Okey, sekarang alih jari ke hidung. Okey, dengan pantas alih jari anda ke dahi. Okey, pengajaran dia, anak-anak ikut apa yang kita buat, bukan ikut apa yang kita suruh. Ni Ustaz ambil betul daripada Umi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ramai anak dan masyarakat. Masyarakat ikut apa yang pemimpin buat, bukan apa yang pemimpin suruh. Bapak suruh solat. Bapak tengok drama jam tu 7. Bapak kata kau jangan kurang hajar dengan mak kau, tapi bapak marah isteri dia semacam tu. Anak-anak ikut apa yang kita buat, bukan apa yang kita suruh. So dakwah bil hal, dakwah bil akhlak. Ustaz cerita sikit Rasulullah SAW ni. Allah, kalau cerita ni Ustaz sebab satu hari ketika dalam hijrah, dia dikejar oleh pembunuh upahan yang paling kejam dan paling mahal, namanya Surakah bin Malik. Sedikit lagi diangkat dia pedang nak pancung kepala Nabi daripada atas kuda. Kuda kaki Surakah terpijak seketul batu, dan Surakah terpelanting ke atas muka bumi. Dan dia ambilnya pedang tersebut, dia lari ke arah Nabi, sikit lagi nak pancung pada Nabi. Bantuan Allah turun, kedua belah buku lali Surakah ditelan pasir jelus. Makin kuat Surakah meronta, makin pantas pasir jelus ke arah dada. Dan ketika itu Rasulullah dah lari jauh, Rasulullah patah balik. Dalam sisa tenaga yang masih ada, Nabi buka serban baling ke arah Surakah dan menyelamatkan Surakah. Cubalah sedaya upaya. Tiba-tiba Abu Bakar yang dah lari jauh datang balik. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah orang ini ingin memenggal kepalamu? Bukankah dia ingin membunuh kamu, ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Nabi pandang tepat mata Abu Bakar sambil berkata, "Wahai Abu Bakar, dia juga umatku. Dia juga umat." Nabi sayang kita. Nabi ni hati dia pemaaf. Ya Allah, orang nak bunuh, tapi orang tu berada dalam masalah. Nabi boleh maafkan, boleh lupakan orang tu nak bunuh. Sambil kasih Nabi kata, "Bukankah dia juga umatku?" Menangis Abu Bakar. Ya Allah, adakah orang mempunyai hati sebersih ni pada hari ini? Akhirnya Surakah memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad ini pesuruh Allah. Ketika Surakah dah masuk Islam, Nabi janji nak bagi gelang kaki Maharaja Bizantin ataupun Raja Kaisar. So zaman Nabi tak dapat, Nabi wafat. Zaman Sayyidina Umar hantar gelang kaki tu. Dalam lepas solat subuh, Sayyidina Umar serahkan kat kampung Surakah. Surakah pegang gelang kaki tu, dia menangis. Selama beberapa hari dia menangis.
Ya Allah, aku berdosa, aku ingin membunuh kekasihmu, Ya Allah. Ya Allah, aku rindukan Muhammad, aku rindukan Rasulullah. 3 hari lepas solat asar, ditemui meninggal dunia dalam perasaan rindu ke atas Nabi. Bagaimana akhlak Nabi boleh mengubah pembunuh upahan menjadi sahabat yang mencintainya. Allah Akbar. So kita baiki akhlak kita, ya. Tunjukkan akhlak yang baik. Sekali-sekala kita boleh buat video kebaikan kita. Sebab hari ini dunia video, dunia lakonan. So boleh buat video sebagai contoh untuk tarik orang hampir kepada Rasulullah, bukan untuk populariti. Ingat ada orang dia buat tu orang tu viral popular. Kita nak, Ustaz ada satu geng, dengar geng tambah pahala. Tak nak popular. Kalau popular, bawa manusia pada agama. Ni sekadar nak bagi motivasi lah untuk semangat. So boleh juga viralkan benda-benda yang baik. Katalah Mufti Meng ada berucap, Dr. Rubiah ada berucap, Ustaz Datuk Fadilah Kamsah ada berucap, Ustaz siapa Wadi ada berucap. Ucapan dia tu betul-betul bagus. Kita share daripada TikTok kepada tu. Itu dakwah yang kedua, dipanggil dakwah bilisan. Lisan ini bukan sekadar lidah. Dengar lisan dalam bahasa Melayu bukan sekadar perkataan dalam bahasa Arab. Lisan dalam bahasa Melayu, ulama Melayu beritahu, lidah dan tulisan. Sebab tu kita kena jaga lisan. Lisan, lidah, jaga, jangan cakap benda tak elok. Tulisan, jangan tulis yang tak elok. Kadang-kadang Ustaz tengok buka Facebook, Instagram, ya Allah, kecaman, bodohnya orang. Jangan, hati dah busuk dah. Kan kalau kita tengok dalam parlimen pun best kadang-kadang tu Ustaz cakap contoh, jangan macam tu. Kan duduk, tarik balik. Kesian, ya Allah. Kalau dia orang ikut peraturan betul-betul parlimen kan mudah. Ini bertengkar-tengkar, bergaduh-gaduh macam tu. Tak nak Dah, lidah dan tulisan. Tulisan, tulis yang elok. Sebab bila kita mati, tulisan dan perkataan kita ada record dalam video viral. Dan apa berlaku? Kita mati, dosa kita berterusan. Kita mati, dosa kita buat video tak tutup aurat berterusan. Macam mana? Kita mati tapi kita buat video yang berselawat ke atas Rasulullah. Menyebabkan apa? Bila kita mati, akaun TikTok kita berjalan, ketika kita selawat, orang dengar selawat, kita dapat pahala. Biarlah apa yang kita tulis, apa yang kita ucap dengan lidah kita dan tulisan kita menjadi tulisan. Dakwah nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, direct. Nombor 3, didik. Marilah datang masjid. Marilah anak-anak kecil ni. Ustaz suka tengok ni ada muslimat bawa anak-anak ni ya Allah, bawa cucu saya. Semua ni bagus. Sebab apa? Sebab kita buat apa? Kita didik daripada kecil, selawat. Boleh dah? Daripada kecil datang masjid, didik. Dah. Yang keempat, selepas didik, generasi muda ni memang kena didik, bukan TikTok. Tahu tak TikTok tu apa dia? TikTok. Bunyi jam di dinding rumahku. Jam melambangkan masa. TikTok maknanya masa semakin tamat. Selagi kita hidup, selagi itu kita kena berjuang dan beramal soleh. Dah cukup. Dan last kali, apa tadi? Direct. Direction ni kita kena tetapkan. Ini dalam sistem mak ayah. Macam ustaz penceramah sepenuh masa, jarang duduk rumah. Kadang-kadang sebulan ada 4 hari duduk rumah. Allahu Akbar. Tapi setiap anak ustaz tak ramai anak. Sebab jarang duduk rumah, anak tak ramai. Alhamdulillah 9 orang. Itu jarang duduk rumah. Kalau hari-hari duduk rumah tahu tu.
Tak nak cerita banyak takut Umi lempang. So apa berlaku? Ringkas dia, Ustaz dah direct. Syafiqah, Aisyah, Ain, Uzaifah, semua anak-anak Ustaz hafal Quran. Sebab direction sebenarnya Al-Quran. Operation Maintenance and Manual ataupun buku untuk kita hidup di dunia akhirat. Ustaz tutup kalau betul nak masuk syurga, kena jadi orang bertakwa. Rasulullah raja kepada orang bertakwa. Takwa ni apa dia? Cinta. Ada masa lagi Ustaz Zahir? Boleh? Siap? Jangan pakai dulu. Okay. Cinta. Pernah bercinta? Tengok semua senyum. Haji-haji ni pun pernah bercinta. Ingat tak zaman bercinta dulu? Assalamualaikum. Kehadapan adinda yang kanda rindui. Maaf andai wakahku ini mengganggu nafasmu. Wahai dinda, kanda tak mampu lelapkan mata kerana terbayang senyuman dinda. Makan tak lalu, tidur tak lena. Bilakah masa ingin bersua muka, melerai rindu di kalbu. Tak? Orang Melayu kan banyak pantun, pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca, ramai dapat ni. Pen merah, you marah, oh boy. Surat sekepingnya, surat sekeping kan. Lepas tu masuk bilik mak, curi bedak putih kura. Putih kura tu bubur, lipat, bagi girlfriend. Girlfriend dapat, dia baca. Kejap dia baca, kejap dia baca. Lepas tu simpan bawah bantal, takut bapak jumpa. Simpan dalam buku matematik, bawa pergi sekolah untuk dibaca lagi. Berkali-kali dibaca. Begitulah orang yang bercinta dengan Allah. Mendapat surat cinta Al-Quranul Karim, surat cinta daripada Allah. Setiap hari dia baca Quran. Dan dia faham apa yang dia baca. Allahu Akbar. Bila sebut Quran, Ustaz teringat arwah mak. Arwah mak ni, arwah mak Ustaz, orang macam kata dia ni macam tak berapa sihat lah. Sebab dia tak campur orang. Kawan dia Quran. Kejap-kejap baca Quran. Kejap-kejap baca Quran. Berhenti kereta kat parking, baca Quran. Hidup dia dengan Quran. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mak dalam syurga, mak, apa yang Ustaz nak sampaikan, Quran adalah tanda cinta Tuhan pada kita. Tapi takwa, tahu tak takwa? Jadi hamba Allah yang bertakwa, ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita direction anak-anak kita jadi takwa. Kerana orang yang bertakwa ni orang yang baik. Ciri takwa, takwa dia ada ciri takut tapi taat. Dan ciri orang bertakwa, jangan lupa 3P 1B. Siapa nak tahu dia bertakwa ataupun tidak? Formula dia 3P 1B. P yang pertama, pemurah. P yang kedua, penyabar. Sabar je Ustaz Nafi ni cakap panjang. Dan P yang ketiga, tak lain dan tak bukan, pemaaf. Dan last, suka baik. Dalil 134. Ustaz ulang balik. Dalil 134, surah Ali Imran. Ali Imran 134, mereka yang suka bersedekah, berinfak waktu senang atau susah, pemurah. Yang kedua, mereka yang mampu menahan marah, penyabar. Ketiga, mereka yang pemaaf. Maafkanlah adik-beradik kita. Abang Long kita dapat harta pusaka, dia sorok harta pusaka ke, maafkanlah. Maafkanlah jiran-jiran kita, kucing dia beranak rumah kita. Maafkanlah jiran-jiran kita. Jadi maafkanlah. Itu saja. Dan last sekali, Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. InsyaAllah jangan pisahkan diri dengan Quran. InsyaAllah. Jadi saya sebut pasal Quran. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya baca satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kullu ma fil Quran fil Fatihah. وكل ما في الفاتحة في البسملة وكل ما في البسملة في باء
وكل ما في الباء في نقطة وأنا نقطة اللي تحت الباء. Dalam hadis ini apa yang kita boleh faham bahawa kalau kita baca Al-Quran berapa juzuk? Berapa surah? 14 surah, 30 juzuk ini terkandung maksud Al-Quran itu daripada awal hingga akhir di dalam surah yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Kalau kita nak faham seluruh Al-Quran itu banyak kan? Kalau kita dapat faham Al-Fatihah yang mana menjadi ummul kitab, menjadi ibu kepada Al-Quran tersebut. Sab'ul madani, 7 ayat yang diulang-ulang, nama lain dari surah Al-Fatihah. Kalau kita dapat faham Al-Fatihah, insya-Allah kita boleh faham sebenarnya 30 juz Al-Quran. Dan semua yang ada di dalam surah Al-Fatihah daripada Bismillah itu dah ayat dah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Semua Al-Fatihah itu sampai wal-dallin. 7 ayat itu terkandung maksudnya di dalam ayat yang pertama, dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu basmalah tahu. Tuan-tuan mungkin dah dengar cerita orang wali-wali Allah, kerabat atau karamah. Dalam bahasa Arab tu karamah, wali-wali Allah ni dengan Bismillahirrahmanirrahim dia boleh jalan di atas air. Dengan Bismillahirrahmanirrahim dia boleh isi minyak kereta ni, minyak kereta yang kering, isi tambah air. Kalau kita tak jalan langsung lah, hidup full. Kenapa? Dia punya pemahaman dia faham Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Kita baca ayat kursi pun hysteria lagi. Tak faham, kita tak faham apa yang kita baca. Baik, Bismillahirrahmanirrahim isi dia. Semoga Bismillahirrahmanirrahim pun dapat terkandung di dalam huruful ba. Huruf ba tu dapat tak? Mula-mula Bismi tu kan huruf ba kan? Baik, terkandung khasiat yang pada huruf ba. وهذا siapa iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nuktat al-faw tahta al-ba. Saya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah titik di bawah ba. Apa ya? Apa yang orang cakap? Apa maksud itu? Bahasa dia sangat tinggi. Dan maksud di sana ba itu adalah ba basmalah. Dinamakan sebagai ba'ul wasatah, iaitu perantaraan. Kita kalau kita tak faham Quran, kalau tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh faham Al-Quran. Sebab tu Nabi terjemahkan Al-Quran itu kepada kita, iaitu Nabi itu dikira sebagai Al-Quran yang berjalan. Nabi terjemahkan semua makna Al-Quran itu di dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kenal Nabi, dia cinta Nabi, dia ikut Nabi, maknanya dia sedang mengikuti Al-Quran. Siapa yang cinta Nabi, maksudnya dia sedang mencintai Al-Quran, membawa di dalam kehidupannya. Mesti kita jalan untuk ke syurga itu melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan. Antara yang paling kita rugi tadi masa syahadat. Mesti kita syahadat, betul tak? Nak jadi orang Muslim yang mana nak masuk syurga, mesti syahadat. Tak salat, rukun kedua. Rukun Islam ada 5. Rukun kedua kena salat. Kalau tanpa Nabi, kita tahu tak ibu-ibu macam mana nak rukun? Tahu tak macam mana nak mula dengan salat kita ni? Tak tahu. Sebab dalam Al-Quran secara perintahnya Allah suruh tunaikan salat, aqimus salat dalam satu bentuk yang mana tidak dididaskan. Tak mula mana, tak baca apa, tak rukuk macam mana, tak sujud macam mana. Warka'u ma'al-raqi'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang rukuk. Macam mana cara dia? Tapi Nabi ajar kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian lihat aku salat. So Nabi menjadi perantaraan, simbol membawa jalan ke syurga. Siapa yang ikut, follow, kuat, tiru
sebiji, insya Allah dia sedang meniti jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu pusingan yang terakhir, iaitu daripada Umi sebagai penutup dan nantinya. Tapi Umi, sekejap Umi, kita bagi sahabat-sahabat kita yang sudah menulis namanya. Saya dapat pada saya ini ada 110 orang. Ada lagi yang belum tulis? Siapa dah tulis ya? Okey, tulis sudah tulis. Ada tak tadi yang untuk cabutan? Betul. Untuk cabutan nombor-nombor yang terpilih. Jadi siapa yang tulis ni di awal dia tadi ada nombor kan? So kita akan minta Ustaz Hanafiah cabut 2 nombor dan Umi kemudian cabut 2 nombor untuk kita tengok nombor siapakah yang bertuah. Jadi nombor dia ada 150. Kita tengok Ustaz dapat nombor berapa Ustaz? Sila Ustaz. Satu ke dua yang? Dua. Nombor yang pertama 148. Okey, Ustaz kita cabut semula. Sebab 148 tak ada. Meninggal. Kita sampai 110. Okey. Nombor yang pertama yang ada 82. Masya Allah, 82 ingat tak? Ingat dah. Tak apa, saya bacakan. Yang pertama dapat Fazila binti Khalid. Tahniah pada dia boleh tampil ke hadapan. Satu. Bismillah. Sampai ke hadapan. Sekejap ya, boleh tunggu sekejap. Ustaz baca lagi satu. Dan lagi satu 66. 66. Pemenang nombor 66 satu kepada Puan ataupun Cik Mania daripada blok 6. Ada ke Mania? Silakan Puan Mania dan juga Puan, kita persilakan Ustaz untuk memberikan hadiah serta bertuah. Ini merupakan di dalam ini adalah Kismis Sultanah daripada kedai Ustaz-Ustazah. Kita berikan kepada puan kita di belah sana. Terima kasih. Dan Puan Mania, persilakan Puan Mania untuk menerima kayu sudi. Kita ada kayu sudi produk kedai Ustaz-Ustazah. Terima kasih Haja. Assalamualaikum. Kalau nak tengok orang lain kat belakang, kita ada berfikir. Terima kasih Ustaz. Dan insyaAllah Umi, kita nak tengok siapakah yang bertuah itu. Jangan Umi, kita dapat nombor ni. Boleh Umi bukan nombor yang pertama daripada Umi. Nombor yang pertama, nombor 1. Nombor 1. Jangan, saya selalu buat contoh-contoh. Jangan nombor 1 yang dicabut. Puan Umi Kasum Ibrahim. Masya Allah. Siap ingat lagi. Silakan. Kombinasi untuk berada di hadapan. Memang berdoa sungguh. Tak pernah dapat. Tapi hari Kali ni nak jumpa Umi. Umi. Amin. Jumpa lagi insyaAllah. saya ke Umi. Oh ya. Yes, oh syukur Alhamdulillah. Pagi. Nombor yang kedua ialah nombor 73. 73. Siapakah yang terkena? Oh, tak perempuan ni nampak gaya semua nombor perempuan yang keluar ni. Kita bagi perempuan. Kita bagi perempuan ni. Hadis first. Okey, Puan Hawa Ismail. Kepada semua pemenang-pemenang bertuah kita pada hari ini, akan sedang Puan Hawa berhadapan dan menerima. Ini adalah kurma. Masya Allah, kurma sukari. Puan Hawa. Terima kasih. Puan Hawa ni orang lama Umi. Dia EJK juga. Tak akan main Umi kata. Terima kasih kepada semua. Sekarang kita ada live sebenarnya. Sedang berlangsung live juga di telefon tengah ni. Jadi siapa yang nak foto semula, boleh ke Ustazah Nurul Hidayah Topik saya sendiri. Ya, boleh kita sama-sama dan kita tonton semula dapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak. InsyaAllah Umi sebagai yang terakhir daripada Umi sendiri. Apakah pesanan-pesanan daripada Umi? Ya, boleh kita ambil bawa bersama nak menjiwai sunnah yang bukan senang Umi. Okey. Terima kasih banyak. Ustazah Nur Hidayah dan juga Ustaz Hanafi. Ini sekali apa kata-kata pesan yang terakhir, Umi hanya nak mengingatkan apa yang dipesan oleh Imam Nawawi. Okey, kalau anda mahu mencintai Rasulullah, sebab tak boleh cinta sunnah kalau tak cinta orangnya. Kita tak dapat tengok, kita kata jatuh cinta pandang pertama, kita tak dapat pandang.
Tak kenal maka tak cinta. Ni yang kita boleh pakai. Tapi ramai juga yang tak kenal, makanya tak cintalah kita. Sebab itu tak ada yang menangis bila selawat. Kalau pergi ke Raudah tu, tak ramai yang nangis orang Malaysia. Sebab cintanya rendah dengan Rasulullah. Jadi dia tidak terbawa dalam membentuk hati dan jiwa. Kita ada di mulut je. Sebab itu perangai kita tak sama dengan perangai Nabi, betul? Kecuali hari ini berpesan belajar jadi jujur. Kalau rasa nak jumpa Rasul, jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya, apa perangai kamu yang ada yang sama dengan aku? Okey, saya sudah belajar jujur ya Rasulullah. Bagilah saya minum air di Telaga Kausar. Ajaklah saya bagilah syafaat. Betul? Apa Imam Nawawi kata? Kita dalam di dunia ini kita ada, Allah bekalkan dengan 3 cinta. Kalau nak cinta Rasulullah, kita mesti ada 3 jenis cinta ini. Okey? Pertama, cinta kita dengan Rasulullah mestilah seperti mana cinta kita pada mak ayah kita. Cinta yang diisi dengan rasa hormat, cinta yang diisi dengan kasih sayang, cinta yang merasa ingin memuliakan, ingin menjadikan dia terbaik dan nombor 1 dalam hidup kita. Siapa yang menjadikan mak ayah yang nombor 1 dalam hidup dia, makan, minum, jaga mak ayah jadi raja. Sebab jadi pesan Rasulullah, siapa nak jumpa hidup yang paling berkah, tenang dan bahagia dunia dan akhirat, tolong jadikan mak ayah kita raja dan pemasyhuri. Everything kita bagi, semua kita buat, semua kita bantu. Itu cinta pertama. Mencintai Rasulullah dengan rasa hormat, rasa kasih sayang, rasa ingin meninggikan, memuliakan setinggi-tingginya. Sebab itu dipesan, kita kata semua syurga di telapak kaki ibu. Maka kalau ibu dapat jadi yang terbaik, dapat jadi anak kepada ibu yang terbaik, insya-Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Itu cinta yang pertama. Imam Nawawi pesan cinta yang kedua. Siapa yang rasa-rasa nak masuk syurga, nak dapat syafaat Rasulullah, dia mesti memiliki cintanya kepada Rasulullah sebagaimana dia mencintai anaknya. Dengan kasih sayang, dengan lembut, berazam, ya Allah jadikan anak aku ni orang berguna, orang yang baik, orang yang begitu begini. Betul? Kita hendak anak kita nanti masuk syurga, nak jadi anak soleh-solehah, nak doa kita, nak ngaji untuk kita, nak sedekah untuk kita. Betul? Dan kasih sayang kita. Tadi nenek je, nenek bawa bagi cucu ya. Jadi mana dengan cucu pun sayang, apalagi dengan anak. Betul? Cinta yang kedua, bagaimana kita menyayangi anak kita. Nyamuk pun tak boleh usik. Betul? Maka kalau belum ada cinta ini pada Rasulullah, kita belum layak untuk dapat syafaat Rasulullah. Cinta yang ketiga yang mesti ada pada hati, bukan pada mulut. Pada hati, pada perangai, pada amal, pada ingatan, pada saksiat, pada akhlak. Cinta yang ketiga yang kita mesti adalah cinta kepada sahabat-sahabat dan orang ramai dan karya-karya. Cinta pada orang ramai, pada muslimin muslimat, tak kira dia siapa. Tapi dah merajuk dia, okey. Maka nak suruh berhenti lah tu. Maka kita kalau cinta yang ketiga, kita melihat siapa dia, bukan ada hubungan darah daging, tak ada hubungan saudara, tak ada, tapi kita sayang dia. Ya Allah, dia dah sahabat saya, dia dah anak murid saya, ya Allah. Tapi anak murid tak sayang, cikgu letih juga. Betul? Tanda ada sayang dipanggil, cikgunya datang. Ya Rabbi. Tapi yang bijaknya dia. Saya bijak sana, dia bijak sini. Betul? Maka kekuatan sayanglah, walaupun bukan anak yang kita lahirkan. Tetapi semua yang ada hari ini, yang kita jumpa di mana pun berada di bumi Allah, tolong bangun rasa sayang kepada ummah. Saya sayang ummah. Saya sayang semua pengikut Rasulullah. Saya sayang semua hamba Allah. Kalau 3 ini ada dalam perangai kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, insya-Allah cinta 3 ini kepada Rasulullah, cinta dengan hormat, cinta dengan kasih sayang, cinta dengan nak pegang, nak jaga dengan ukhuwah, baru mampu nak cinta Rasulullah.
Mudah-mudahan sedikit ini akan membantu kita. Tolong didik kita untuk jadi lebih baik. Boleh? Jadi sebagai kesimpulan, kami suka menyimpulkan, kalau kenal tuannya, kalau kita kenal mak ayah kita tapi kita tak hormat khazanah yang dia tinggalkan, kita tak kisah apa yang mak ajar. Siapa belajar masak dengan mak angkat tangan? Siapa yang dah tuanya tak suka masak, dia tak sayang dengan khazanah yang mak dia tinggal. Ada rumah pusaka, alah jagalah, ini rumah mak tinggal dulu. Ini gelang mak, jangan kena kod. Ini gelang warisan, betul? Kita kata kita sayang mak kita, jaga sahabat mak kita. Ya Allah, ini kawan mak kita dulu, ini kawannya ini gitu dia gini. Boleh faham? Bermakna kalau cinta Rasulullah tinggalkan Quran, tinggalkan hadis, tinggalkan pesanan, tinggalkan sahabat untuk kita jumpa dia. Sebab itu terakhir Rasulullah kata, aku rindu dengan mereka. Aku rindu dengan mereka. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami ada depan kamu ni, kenapa nak rindu siapa lagi? Kami buat jaga semua, kami sayang semua, kami cinta kamu lebih daripada semua-muanya, termasuk diri aku, kami sendiri. Jadi siapa lagi yang kamu rindu? Bukan ke kami yang kamu rindu. Rasulullah kata apa? Aku rindu, tapi kamu depan mata. Kamu sayang aku sebab kamu nampak aku. Aku rindu mereka yang tak jumpa aku, tapi ikut semua amanah khazanah syariat Quran hadis satya yang aku tinggalkan. Kerana mereka tak nampak aku, tak jumpa aku, tapi pegang syariat yang aku bawa. Maka siapa agaknya yang dirindu Rasulullah? Pastilah kita, tapi kita pula tak rindu Rasulullah. Maka majlis ini diharapkan akan menumbuhkan rasa rindu kita pada Rasulullah, kerana Rasulullah dari dulu dah sangat merindui kita. Jadi siapa yang tak pernah ada rasa rindu, bermakna dia memang tak sayang Rasulullah. Maka kita tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah apa kita kata majlis-majlis yang membangunkan jiwa untuk cinta Rasulullah, insya-Allah Allah angkat, masukkan dalam jiwanya, hatinya, pikiran dan perasaannya rasa rindu tinggi ini, sehingga kita selamat dari melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, dan kita layak untuk dapat namanya satu taraf, namanya bertakwa, namanya istiqomah, namanya ya Allah, aku berterusan nak jadi pengikut Rasulullah, aku nak buat yang baik saja, tak nak lagi tambah dosa. Boleh? Jika ini yang dapat diazamkan dalam masjid pada tengah hari ini, insya-Allah kita orang-orang yang ditanda Allah darinya, orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah, orang-orang yang dirindui Rasulullah. Maka jangan buat Rasulullah sedih, sebab Rasulullah sudah rindu kita lama, tapi kita tak pernah terbangun rasa rindu kepada Rasulullah. Oleh itu bangun keyakinan, tanpa Rasulullah kita tak akan jejak pintu syurga. Mudah-mudahan kita diangkat menjadi sebahagian daripada sebab dimasukkan oleh Allah ke dalam senarai ahli-ahli syurga yang dapat mengikut Rasulullah dengan syafaatnya dan menjaga saksiah, menjaga akhlak Rasulullah supaya kekal akhlak Rasulullah ke dalam akhlak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita merasakan bahawa kita ingin cepat-cepat berangkat jumpa Allah, sebab nak jumpa Rasulullah. Jadi sampai di sini dulu, sampai menyusun 10 jari. Mohon maaf pada kata tadi tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan miskin. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita ditemukan Allah sebegini di akhirat dan hendaknya di dalam syurga Allah. Dan andai kata ini pertemuan terakhir ini dengan tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-puan mendengar berita Umi berangkat menjumpa Allah, sudi apalah kiranya mengirimkan sekepikiran untuk Umi. Mudah-mudahan
perjalanan Umi ke alam barzah akan lebih mudah dengan kiriman Fatihah dari tuan dan puan-puan yang menjadi sebahagian daripada kekuatan dalam majlis ini pada hari ini dan hingga akhir hayat. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertutup saya dengan doa. Saya kuarantin yang COVID-19. Saya di kuarantin 3 bulan. Kami ikut satu program yang dinamakan sebagai Reality TV pada tahun 2011. Titik pertemuan saya berguru dengan Umi sendiri, Umi sebagai Budirah. Suatu programnya dinamakan Ustazah Pilihan di Astro Oasis Channel 106 tahun 2011. Ustaz semula saya bersama dengan Ustaz Rajak di PBZ lah. Saya staf PBZ juga, tapi suami saya yang jaga dekat kedai Ustazah ni. Itu suami saya juga. Dan saya dengan Ustaz selalu di PBZ, dan saya pun berkawan dengan anak Ustaz Syafiqah. Yang Syafiqah adalah salah seorang daripada Raidois Da'i Usaid ke-berapa Ustaz? Kelima, Masya Allah. Raidois Usaid kelima yang Masya Allah turun ke lapangan dakwah, dan Ustaz sendiri yang belajar anak dia bagaimana terus sampai hari ini. Ustaz terus mendakwah bakti walaupun dalam keadaan Ustaz kadang-kadang kesan yang paling imo, kesan dari paling depan, tapi Ustaz survival. Betul. Saya Insya Allah sangat respect Ustaz, ya. Terus kepada masyarakat, terus kepada anak-anak muda dengan bikersnya, dengan geng apa tadi Ustaz cakap dia? Geng yang baru kita tahu. Geng tamak pahala. Geng tamak pahala. Ada juga geng tamak pahala. Ada juga. Dan Umi dan Terbiah, ya. Dan saya guru dengan Umi, setiap hari kena setal. Setiap hari kena masuk. Dan Alhamdulillah hari ini saya rasa saya faham. Jadi saya dah duduk di dalam masyarakat, saya faham apa yang Umi nak supaya kita sebagai pendakwah bawa di dalam masyarakat. Untuk kita bukan sahaja kerana kalau kita nak ramai duduk tak sejadah, betul tak? Ramailah kita. Tapi kita sayang semua umat Nabi. Kita nak ramai-ramai. Semua kita nak kecil, betul tak? Semua kita tak harap yang terbaik daripada semua yang ada. Yang kita pernah kenal, kita pernah berjumpa, dan kita harap pada hari ini kita dapat bila bersama dan terus, dan kita kuatkan ikatan di antara kita semua yang ada kita cinta kepada Nabi dan Rasul. Amin. Dan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah pada hari ini bila saya nak terangkan sedikit sebanyak kita dalam barang-barang sunnah yang kalau kita sebut sebagai sebut tadi kata buku tadi diberi Ibn Qayyim Tidur Nabawi, iaitu bagaimana kita nak berubah juga ada cara yang telah diajarkan kepada kita. Katanya Ustaz dah sebut tadi antara sunnah di kepala, berbekam, sikat rambut. Katanya Nabi suka meminakkan rambut. Nabi minat pakai apa? Tak pakai apa? Breaking orang kita apa? Obey. Yang ni obey apa? Tapi bolehlah, tak ada masalah. Buat benda tu pun dah dikira sebagai benda sunnah, tapi boleh ibu-ibu dan ayah-ayah menggunakan minyak zaitun untuk meminakkan rambut. Kenapa? Kalau tengok produk-produk yang sedia ada pun dari pasaran, mereka akan campur dengan olive oil, betul tak? Sebab memang terbukti olive oil itu sendiri, memang Nabi SAW suka kenakan kepala rambut. Dia akan nampak macam berminyak, dan dia akan basah. Maksudnya moisture. Maksudnya rambut itu tak adalah macam hantu kalimah tak? Hantu kalimah tu jadi rambut macam itu sebab dia kering, so dia ringan, so dia menggerbang. So bila saya pakai kat rambut, ya Allah, ya Rasulullah, aku sedang mengikuti jejak langkahmu dan tak kuat pahala. Satu menggunakan minyak zaitun, dan yang kedua dia apalah itu sendiri adalah sesuatu yang sangat sunnah, dan kita pun sangat-sangat digalakkan wanita-wanita untuk berhias di depan suami. So sangat-sangat cantik. Lepas memberikan rambut juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So minyak zaitun antara dia untuk rambut, boleh juga minum. Dia tak ada masalah, boleh minum extra virgin. Dia akan tutup luka-luka kat perut. Nak lagi satu, dia boleh juga untuk kolesterol, dan juga kalau ada kita kata apa ya, kena urat ke ataupun dia sensitif, kulit sensitif, boleh sapu
luaran pun boleh. Sapu saja. Kita ada testimoni, ada seorang makcik tu, dia elektrik sabun. So, masuk pinggan, habis dah tanya, boleh-boleh dia kering, lama-lama dia katal, betul tak? Bila dah katal dia garuk, jadi dia dah luka-luka. So, bila dia start sapu, kita jumpa balik sebulan, ya, selepas pada itu, dah licin dah kata. Subhanallah, memang luar biasa. Ini berkat, ya, pohon sunnah, ya, pohon barakah dinamakan, ya, pohon minyak zaitun. Dan yang kedua, minyak habatus sauda. Ubat segala penyakit kecuali mati. Jadi kalau mati, tak ada ubat. Sebab apa ajalnya datang. Tapi kalau sakit, insyaAllah boleh minum. Boleh kita minum dan dia akan membantu untuk saraf. Bila kita kecil manis, kita bau, kita akan macam kebas ataupun tajam-tajam, betul tak? Bila kita minum, insyaAllah 2-3 hari kita akan nampak saja mulut rasa tajam dengan kaki, tangan yang kebas tu akan mula. Jadi perbaiki saraf yang ada. Dan kita ada juga minyak zaitun. Ini nama dia madu. Madu kita pada Yaman. Kalau sahabat pergi ke umrah, dia haji, dia pergi tengok kedai-kedai baru. Kebanyakan kedai baru di Saudi adalah daripada Yaman. Dan satu botol kecil pun kadang-kadang harga 300 rial. Mahal memang mahal. Tapi sebab kami Ustaz memang orang Yaman, dan Ustaz masuk ke Malaysia, dan Alhamdulillah besar ni 27 ringgit. Ini baru malai. Kita ada 4 jenis. Malaki, sidin. Sidin itu adalah lebah yang mana dimakan buah bidara. Kemudian sumrah. Sumrah itu memanaskan badan sesuai dengan orang asma ataupun eczema dan flu. Kemudian biasa yang macam ni lah, malai pun boleh cuba juga untuk ganti gula. Dan kita ada macam-macam lagi bapur, perfume dari Dubai, semua barang kita ada daripada Timur Tengah. Tak payah naik kapal terbang, pergi saja datang di kedai Ustazah. Di mana kami berada? Kami berada di sebelah kedai emas. Kedai emas tu sebelah dia. Ataupun dulu siapa tahu kedai memandu Inkeda, di blok 2. Blok 2. Senang ibu kalau nampak tulis Ustaz Ustazah. Kedai kami akan beri nama kedai Ustaz Ustazah. Kedai kunci ke barang dan sunnah. InsyaAllah boleh kita jemput ke kedai kami. Dan ibu-ibu di sini, kita nak supaya dekat dan kita dengan sunnah. Mudah-mudahan depan ini nak beriak lagi majlis Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak melakukan kirai, kita lewat. Saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Ustaz Nafi. Umi, kita speak dulu. Jangan saya jazam. Kami saya pilih 3 orang. Terima kasih.